Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua anak-anak ustazah tahun 5. Hari ni kita belajar sirah. Tajuknya masih lagi perkembangan agama Islam. Subtopiknya muamalat. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 26 hingga 27. Semua anak-anak dah ada buku teks kan? Okey. Rujuk muka surat 26 dan muka surat 27. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa dahulu diikuti dengan selawat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jom kita tengok apa yang bakal kita belajar bab muamalat ni. Okey. Muamalat. Ni semua ada dalam buku teks ya anak-anak. Anak-anak boleh rujuk muka surat 26 dan muka surat 27. Okey. Muamalat adalah satu dari bahagian fiqh yang berhubung dengan tata cara perhubungan sesama manusia dengan memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta, jual beli dan perdagangan lain-lain. Okey. Muamalat ni adalah apa? Dia cakap muamalat ni adalah sistem jual beli kita lah, nak membeli barang ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan harta. Bukanlah jual beli sahaja. Mungkin kita boleh ada duit kita nak pinjam. Okey. Itu semua adalah sistem muamalat. Muamalat ni bila berkaitan dengan duit, dengan harta lah, emas ke ataupun sebagainya. Antara matlamat sistem muamalat Islam adalah mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan sejahtera. Sebab itulah sistem muamalat Islam ni dah datang. Tidak ada penindasan dan sangat adil. Menggalakkan manusia bekerja bersungguh-sungguh dan memastikan segala kegiatan ekonomi diberkati Allah Ta'ala. Sebab itulah datangnya sistem muamalat Islam ni. Untuk menggalakkan kita lebih bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki dan menggalakkan ekonomi yang diberkati oleh Allah. Okey, jom kita tengok lagi. Pembangunan Islam dari sudut muamalat, pengembangan Islam dari sudut muamalat. Okey. Allah menjadikan manusia saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Manusia tidak boleh hidup bersendirian tanpa bantuan orang lain. Allah menjadikan manusia dengan berbagai-bagai kelebihan, kemahiran dan kemampuan. Maknanya ada yang pandai, ada yang tak pandai. Ada yang kaya, ada yang miskin. Allah ni memang menjadikan kita semua ni dengan sifat adil dia, sifat penyayang Allah. Okey, jadi tidaklah Allah ni samakan semua kita kan. Contohnya, takkanlah semua orang pandai sampai semua orang jadi doktor. Tak ada orang yang nak jadi, tak ada orang yang nak jual sayur. Tak ada orang yang nak jadi cikgu. Jadi Allah buat ni mengikut, menjadikan manusia ni dengan berbagai-bagai kelebihan. Ada orang boleh jadi doktor, ada orang boleh jadi cikgu, ada orang buka kedai makan kan. Jadi semua tu sebenarnya untuk kita.
Sebab kita ni saling memerlukan antara satu sama lain. Doktor, contoh kata doktor kan, dia memang pandai, dia memang hebat dalam merawat manusia. Tetapi bila nak makan, dia dah letih, dia dah balik rumah tak sempat dah nak masak. Dia boleh pergi kedai makan, membeli bungkus kan, bawa balik. Itu semua adalah kelebihan yang Allah buat. Maknanya tidaklah sama semua orang ni satu pekerjaan sahaja. Tidak ada kelebihan ikut situ, ada kelebihan ikut sini. Jadi Allah ini sangat adil dalam menciptakan kita. Janganlah kita ni kata, contoh kata orang yang bawa lori sampah tu kan, jangan kita kata, apalah busuk lah. Tidak. Kalau dia tak ada, sampah kita siapa nak tolong angkut kan? Jadi penting setiap seorang antara kita ni, setiap masyarakat kita, setiap manusia yang Allah cipta ni ada kepentingan masing-masing. Kita saling memerlukan. Jangan kita sombong sebab kita kaya. Tidak. Sebab yang miskin ada kerja mereka. Yang kaya pun ada kerja mereka. Semuanya adalah, kita ni adalah amanah. Membawa amanah Allah. Okay. Oleh yang demikian, Allah telah mengilhamkan kepada manusia agar saling bertukar benda atau jasa dengan cara jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, sewa menyewa, gadaian dan pelbagai cara yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Sebab itulah Allah ciptakan kita ni berbeza-beza supaya kita ada, kita boleh menjual beli kan. Maknanya orang ada jual, siapa ada jual makanan? Mak dia ada menjual makanan. Okey. Jadi bila orang lain nak beli makanan, telefon mak dia kan. Ataupun kita ada pasar raya. Itu semua adalah sistem jual beli ataupun pinjam meminjam. Contoh kata kita ni tak ada duit hari ni, kita pinjam dengan kawan kita 50%, so kita bayar balik. Itu juga adalah sistem muamalat. Upah mengupah. Contoh kata siapa yang ada rumah, tanah dia lebih luas. Okey, jadi dia nak upah orang mesin rupuk, contoh kata kan. Jadi itu adalah juga merupakan sistem muamalat. Maknanya orang tu buat kerja mesin rupuk rumah kita, kita pun bayar upah. Ataupun sewa menyewa. Sewa rumah, contoh kata siapa yang rumah dia, mak dia masih menyewa rumah. Jadi sewa menyewa itu juga adalah salah satu muamalat dalam Islam. Sewa orang, kita duduk rumah orang tu, jadi kita pun kenalah bayar duit. Orang tu dah sediakan rumah, jadi kita yang kena bayar duit. Duit tu menggunakan sistem duit ni adalah muamalat. Okey, lagi apa lagi? Okay, gadaian. Contoh kata hari ni kita terdesak, mak kita terdesak. Jadi ada emas. Kita pun pergi gadai dapat duit. Boleh beli baju sekolah awak. Kan contoh kata. Jadi gadaian juga adalah sistem muamalat Islam. Jadi sistem muamalat. Jadi Islam nanti akan datang membawalah sistem muamalat Islam ni supaya orang yang dia ada dua pihak kan. Okey. Maknanya sistem muamalat ni ada dua pihak. Satu yang memberi, satu yang menerima. Satu yang memberi, okey, yang memberi dan satu lagi yang menerima. Jadi Islam ni membawa sistem muamalat ni supaya dua-dua ni memberi dan menerima. Orang yang memberi dan menerima ni rasa adil. Tidaklah yang menerima rasa kurang, yang memberi pun rasa kurang, tidak. Jadi Islam membawa dua-dua ni merasa adil, merasa sama untung. Okey. Dan pelbagai cara yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Ini antara contohlah sistem muamalat. Okey, sistem jual beli pada zaman sebelum Rasulullah maknanya zaman jahiliah dipenuhi dengan kezaliman, riba dan penipuan. Rasulullah membawa satu sistem jual beli yang adil. Zaman dulu ni, zaman jahiliah ni, mereka membawa kepada sistem riba dan penipuan. Mereka lebih suka yang, sebab itulah zaman dulu ni yang kaya lebih kaya, yang miskin akan sangat miskin. Sebab apa? Sistem jual beli mereka tidak adil. Jadi contohnya riba. Riba ni macam mana? Kalau anak-anak nak faham, riba ni dia macam ni. Awak pinjam duit kawan awak,
Awak tak ada duit hari ni, lupa nak bawa duit ke sekolah. Okey, jadi awak pinjam dengan kawan awak RM1. Tapi kawan awak kata, okey, mau pinjam duit aku RM1, esok awak kena bayar duit saya RM2. Yang RM1 tu adalah sistem jual beli yang biasa. Maknanya sistem pinjam meminjam. Itu adalah muamalat biasa. Kalau kita pinjam RM1, kita pun bayar RM1 lah kan. Tetapi bila kawan kita kata awak kena bayar RM2, yang RM1 lagi tu, yang ini kita dah pinjam, yang RM1 lagi ni. Yang RM1 lagi ni adalah riba. Maknanya kawan kita tak boleh makan duit tu. Riba ni adalah haram dalam Islam. Maknanya orang yang pinjam kita dah terdesak hari ni, kita bukan sahaja nak pinjam duit kawan kita kan. Okey. Jadi kerana terdesak itu, tiba-tiba kawan kita pun ambil untung di atas keterdesakan kita itu. Jadi itu dipanggil riba. Yang RM1 tu dipanggil riba. Yang RM1 tu kawan kita yang bagi pinjam pada kita tu tak boleh makan. Itu adalah riba. Itu yang kecil kan. Maknanya yang di antara kita dan kawan-kawan kita. Lagi besar, ada lagi sistem riba yang lebih besar. Contohnya pinjaman bank kan, ada. Okey. Ada pula sistem penipuan. Contohnya, okey, tengok sini, dia menipu. Contohnya apa? Okey, dia beli, ada seorang ni dia jual buah. Contoh kata dia jual buah. Jadi kita datang kedai dia nak membeli buah. Yang dia pamer tu, contoh kata yang dia letak atas para tu cantik semua buahnya kan. Yang rupanya dekat tengah-tengah tu buruk. Contoh kata buah yang buruk, buah yang tak okey. Kita ni tak tahu, kita pun cakap, "Makcik nak buah sekilo." Buah rambutan sekilo makcik. Kita pun bayar duit. Balik kat rumah tak boleh makan. Sebab apa? Buah tu buruk. Kita masuk kat kedai, kita nampak cantik. Itu adalah sistem penipuan. Ini Nabi sangat marah ni. Zaman dulu ni, Nabi sampai kata, siapa yang menipu dalam jual beli, aku tidak mengaku umat, Nabi kata. Jadi jangan main-main ya anak-anak dalam sistem jual beli ni. Tolong kita kena berlaku jujur supaya orang yang membeli itu tidak sakit hati dengan kita. Jadi Nabi inilah yang membawa kita, membawa orang Islam ini, membawa orang-orang zaman dulu ni supaya lebih berlaku adil dalam sistem jual beli. Tidak ada penipuan. Jadi selepas itu sahabat-sahabat semua semakin okey. Orang-orang di pasar pun semakin bagus dalam sistem jual beli. Sudah tidak ada penipuan. Zaman sekarang pun samalah kan. Kita lebih berhati-hati dalam sistem jual beli. Okay, kita tengok lagi. Okay, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebab inilah Allah haramkan riba tadi kan. Nampak kan kezaliman yang berlaku tu. Kita dah dalam keadaan terdesak, tiba-tiba kawan kita nak ambil untung pula di atas kesusahan kita tu. Okay. Islam telah membawa rahmat kepada manusia dengan memperkenalkan sistem jual beli dan yang jelas dan adil. Tiada penipuan, ditegah monopoli, menjauhi penjualan barang yang belum tentu harga, barang yang mendatangkan mudarat dan maksiat. Jual beli yang dianjurkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak ada unsur riba dan penipuan. Okey, monopoli ni apa? Monopoli ni contohnya, kita mungkin tak ada lah zaman sekarang. Kalau ada pun jarang lah ya. Monopoli ni maknanya kita beli semua barang. Contoh kata kita terdesak, beras tak ada. Okay, zaman apa, PKP ni kan, beras tak ada. Kita pun banyak duit. Kita beli semua beras, tersimpan. Orang lain dah terdesak nak beras, kita pun jual dengan harga yang lebih tinggi. Itu adalah monopoli. Tak boleh ya anak-anak. Kita tak boleh. Maknanya kalau kita beli harga RM26, kita pun jual lah. Nak untung RM1, ambil lah RM27. Okay. Maknanya macam tu lah. Sistem untung tu boleh. Tapi tidak boleh sampai ke tahap monopoli. Menyusahkan orang lain. Itu tidak adil, itu tidak boleh. Ya? Okay. Lagi apa lagi? Monopoli menjauhi penjualan barang yang belum tetap harga.
Harga tetap lagi kita dah letak dah RM29, RM30, padahal harga abang RM5. Tak boleh macam tu. Okey, barang yang mendatangkan mudarat dan maksiat. Barang apa? Arak ke? Kita tak boleh jual lah. Sebab dia mendatangkan mudarat dan maksiat. Mabuk kalau kita minum. Maksiat pula kita boleh melakukan maksiat bila kita tengah mabuk. Jadi tak boleh. Arak ni memang kita tahu dah. Tidak boleh berlaku sistem jual beli antara orang Islam dan orang Arab. Walaupun kita jual sahaja. Tidak boleh. Haram. Okey. Jadi Islam ni menganjurkan jual beli yang tiada unsur riba dan penipuan. Sistem riba tidak terlepas daripada penipuan dan tidak adil bagi salah satu daripada dua pihak. Sehingga kini sistem perniagaan secara Islam telah diterima oleh pelbagai kaum dan bangsa kerana ia membawa keadilan kepada sesama manusia. Sebenarnya sistem muamalah Islam ni telah tersebar ke seluruh dunia. Sama ada negeri orang bukan Islam ke ataupun negeri orang Islam ke. Sistem ni sebab adil. Jadi orang yang tak beragama Islam pun nak juga sistem yang adil ni kan. Jadi mereka pun memilih muamalat Islam ni. Ramai yang memilih sistem muamalat Islam sebab tidak ada penindasan di situ. Okey. Fadilat muamalat. Yang pertama, memperolehi harta kekayaan dengan cara yang diredai oleh Allah. Allah lebih reda dengan kita kalau kita cari kekayaan dengan cara yang betul, bukan menindas orang. Seseorang itu dapat menggunakan sebahagian dari hartanya pada jalan kebajikan. Bila kita kaya, kita bolehlah tolong orang yang lain juga. Ataupun kita melakukan sistem jual beli seperti Nabi yang lebih banyak menolong orang. Untungnya sedikit. Tapi Nabi kaya tak? Nabi kaya. Okay. Orang yang menggunakan hartanya untuk faedah orang lain akan beroleh pahala daripada Allah. Contoh kata tadi kan kita pinjam duit kawan kita, lepas tu kawan kita kata alah tak apalah, tak payah bayar sebab aku nak tolong kau. Gitu kan. Jadi orang yang buat macam tu dapat pahala tak? Dapat lebih banyak faedah. Lebih banyak pahala yang akan dia dapat bila dia tolong kawan dia. Okey. Orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah akan mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Okey, sampai kat situ sahaja penerangan tentang muamalat. Anak-anak diminta buat latihan di muka surat 29 aktiviti 1. Soalan nombor 1 hingga 5. Jawab dalam buku tulis sirah. Anak-anak semua dah ambil, dah dapat. Okey, jawab dalam buku sirah. Okey, sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di sekolah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.